Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan continue kita punya chapter 6. Hari itu kita dah belajar tentang 5 properties of sudut-sudut di dalam sebuah bulatan, iaitu angle at the circumference dengan angle at the center. Jadi ada 5 property semuanya, dan hari ini kita akan sambung kepada cyclic quadrilaterals ataupun bahasa Melayunya kita panggil apa? Sisi empat kitaran. Sisi empat kitaran. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut pada cyclic quadrilaterals ni, jadi kita kena tahu dulu apa benda cyclic quadrilaterals ni. Okey, cyclic quadrilaterals adalah sebuah sisi empat yang terletak di dalam sebuah bulatan di mana keempat-empat bucunya mesti berada di atas circumference ataupun lilitan. Contoh, ini bucu pertama yang saya tandakan dengan laser ni. Okey, bucu yang kedua di atas circumference, pucuk yang ketiga atas circumference, pucuk yang keempat kat sini, dan pucuk ketiga dan pucuk keempat. Okey, keempat-empat pucuk mesti berada di atas lilitan. Contoh lagi, dia tak kisah kat mana-mana. Yang penting semua pucuk mesti di atas circumference. 1, 2, 3, 4. Okey, so ada 4 pucuk, maka macam ni dikira sebagai cyclic quadrilateral. Sebuah sisi 4 straight line lah. Ini saya lukis start straight line. Okey, bucu-bucunya di atas circumference. Okey, kalau contoh dia macam ni, satu bucu kat sini, satu bucu kat sini, satu bucu kat sini, satu bucu dekat sini. Okey, ni ada 4 bucu juga. Tetapi satu bucunya terletak di pusat, di tengah-tengah pusat bulatan. Maka dia bukan pada circumference, maka ini bukanlah cyclic quadrilaterals. Dia mesti keempat-empat bucu terletak di atas circumference, barulah dia dikenali sebagai cyclic quadrilaterals. Okey, sama juga macam sebelum ni, kita dah belajar apa angle at the circumference dengan angle at the center, ada properties 5. Okey, untuk cyclic quadrilaterals pun ada properties dia juga, ada 2 sahaja properties, jadi tak susah pun, kamu kena ingat benda ni dan kita boleh jawab soalan dengan mudah lah. Okey, jadi kita tengok apa properties yang pertama dia. Okey, first properties of cyclic quadrilaterals. Okey, ayat dia, the sum of opposite interior angles in a cyclic quadrilateral is 180 degree. Angle of x plus angle of y is equal to 180 degree, and angle of p plus angle of q is equal to 180 degree. Okay, sekali baca mungkin tak faham. Jadi nak senang macam ni lah. Hasil tambah dua sudut yang bertentangan macam saya labelkan kat sini adalah 180 darjah. Untuk cyclic quadrilateral sudut yang bertentangan tambah 2 ni dapat 180. Tambah 2 ni dapat 180. Tambah semua dapat 360 darjah. 1, 2, 3, 4 tambah ke 4 bucu dapat 360. Hasil tambah yang bertentangan adalah 180. Ni dengan ni 180. Ni dengan ni 180. Yang ni dengan ni tak pasti. Okey, yang ni tak semestinya 180. Boleh jadi 180, boleh jadi tidak. Tetapi kalau yang bertentangan confirm 180. Okey, boleh. Ini adalah first properties. Jadi kita tengok contoh-contoh yang berkaitan. Okey, example 9 yang kamu boleh tengok di dalam kamu punya buku teks. Okey, saya ambil semua contoh dalam video hari ini di dalam buku teks, kamu boleh semak semula. Baik. The diagram on the right shows a cyclic quadrilateral KLMN. Calculate the value of x and calculate the value of y. Okey, macam yang kita dah belajar tadi, simple. Okey, yang bertentangan. Contoh ni dengan ni. Okey, hasil tambah dia akan dapat 180. Jadi kita tambahkan sajalah. Okey, saya nak buat yang y dulu. Alang-alang saya tertanda yang y kan. Saya nak buat b dulu. Okey, tak ada masalah. Kamu nak buat yang b dulu ke, nak buat yang a dulu ke dalam exam, tak ada masalah. Yang penting kamu jawab soalan tersebut. Okey, alang-alang sudah terlabel, kita jawab b. Jadi, macam kita dah belajar hasil tambah 180, jadi kita tambahkan je lah. 4y ditambahkan dengan 98, hasilnya adalah 180. Okey, macam mana nak dapatkan y? Maka kita kena buatlah persamaan linear. Pindahkan 98 ke sebelah kanan. Maka di sebelah kiri akan ada 4y persamaan dengan 180 ditolakkan dengan 98. Okey, nampak ni benda yang asal, dia duduk depan. Yang baru datang, duduk belakang. Jadi kena beratur kena beratur. Okey, jadi kita selesaikan 180 tolak 98 jadi berapa? Tekanlah kalkulator. Okey, kalkulator ada, jangan disimpan. Jadi kita gunakanlah. Okey, 180 ditolakkan dengan 98, hasil dia adalah 82. Okey, jadi dapatlah 4y bersamaan dengan 82. Dah siap belum? Tak siap lagi. Kita nak dapat y bukan 4y. Jadi 4 kena pindahkan ke sebelah kanan. 4 dengan y di sini adalah hasil darab. 4 darab y jadi 4y. Nak pisahkan 4 dengan y ni, maka 4 kena pindah sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Maka sebelah kiri akan jadi y,
sebelah kanan akan jadi 82 dibahagikan dengan 4. Maka nilai Y adalah, tekanlah kalkulator, 82 bahagi 4. 82 bagi 4, jadilah jawapan dia adalah 20.5. 20.5. Okey, so ini adalah jawapannya. Okey, jelas? Okey, ini adalah untuk jawapan A. Sekarang kita tengok pula jawapan untuk B. Okey, sorry. Ni jawapan B. Kita sekarang nak tengok yang A. Tadi sebut B tu kan. Okey, tengok yang A pula. Okey, A dia nak jawapan bagi X. Okey, 104 dengan 8X. Jadi 8X ditambahkan dengan 104, hasilnya adalah 180. Macam kita buat tadi persamaan ini, 104 pindah sebelah sini. Maka 8X bersamaan dengan 180 ditolakkan dengan 104. Maka 8X adalah bersamaan dengan, okey, kalau boleh congak. Kalau tak pandai congak, jangan lupa kamu ada kalkulator, tolong gunakan. Kalau tak pandai congak, tolong tekan kalkulator. Jangan membazir markah sebabkan kamu rasa kamu confident. Kalau boleh congaklah, okey. Kalau boleh congak. Tapi kalau kamu tak confident, tekanlah kalkulator. Okey. Tak ada masalah. Nanti lama-lama kamu praktis congak, insya-Allah kamu pun akan lebih pantas untuk mencongak. Okey, 180 tolak 104 jadi 76. Maka X bersamaan dengan 76 dibahagikan dengan 8 dan nilai X adalah, tekan juga kalkulator, 76 dibahagikan dengan 8, hasil dia adalah 9.5. Okey, ingat ya, dia tak nak 8X ataupun dia tak nak 4Y. Dia nak nilai X dan juga nilai Y, maka kita dah dapat nilai X dan juga nilai Y. Maka kena selesaikan dengan menggunakan persamaan linear yang kamu dah belajar sejak form 1 lagi. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ni bukan contoh, ni main test 6.2b. Okay, the diagrams below shows, the diagrams below show circles with center O. Calculate the value of X. Kirakan nilai bagi X. Okay, saya zoom sikit macam tak nampak. Okay. Okay, X berada di sini. Ini adalah X. Macam kita dah tahu tadi, hasil tambah sudut yang bertentangan dalam cyclic quadrilaterals adalah 180. Okay, sekarang untuk soalan A, kita kena pasti dulu cyclic quadrilaterals dia adalah yang ni. Okay, yang saya highlightkan ini. Maka sudut yang berada di sini ditambahkan dengan sudut yang berada di sini akan jadi 180 sebab dia bertentangan. Jelas? Okey. Jadi kita tambahkan kat sini dulu. Okey. 50 tambahkan dengan 60, tambahkan dengan 40, tambahkan dengan X. Okey. Hasil tambah semua yang ada kat sini dan juga kat sini akan jadi 180. Jadi kita tambahkanlah 50, tambahkan dengan 60, tambahkan dengan 40, tambahkan dengan X. Ini adalah semua yang berada di sini dan semua yang berada di sini. Okey, saya letakkan kat sini. Okey, hasil dia adalah 180. Okey, jadi kita selesaikan dengan menggunakan persamaan linear untuk dapatkan X. Okey, tambah 50 tambah 40, 90. 90 tambah 60 akan jadi 150. Okey, ini adalah cara nak congaklah, nak mudahkan sikit. Tambahkan benda yang mudah. 50 tambah 40, 90. 90 tambah 60 jadi 150. Okey, jadi 150 ditambahkan dengan X bersamaan dengan 180, maka nilai X bersamaan dengan 150 pindah sebelah kanan. 180 tolak 150 dan nilai X kita akan dapat jawapannya adalah 30 darjah. Jadi nilai di sini 30. Okey, boleh? Ini simple soalan A. Kita tengok soalan B pula. Okey, nilai X. X terletak di sini. Okey, yang dia bagi maklumat sini adalah 140. Okey, dan ini adalah sisi yang sama panjang. Kita semak dulu, ini adalah cyclic quadrilateral. Yang saya labelkan ini saja adalah cyclic quadrilateral. Pastikan bucu dia semua terletak di circumference. Okey, maksudnya hasil tambah sudut yang berada di sini 140 ni dan sudut yang berada di sini adalah 180. Jadi macam mana dapatkan sudut yang berada di sini? Okey, 140 tambah ni jadi 180, betul tak? Jadi nak dapatkan sudut yang berada di sini, kita ambil 180 ditolakkan dengan 140, jadi dia bersamaan dengan 40 darjah. Kat sini adalah 40 darjah. Okey, kita nak dapatkan nilai X. X ada kat sini. Okey, kalau dekat sini 40, belakang dia berapa? Okey, nak dapatkan sudut yang di belakang ni. Saya labelkan dengan warna merah. Okey, saya zoom lagi. Ni, kat sini. Okey, macam mana nak dapatkan kat situ? Yang tu, maka kita kena dapatkan dia dengan cara kita ambil 180 ditolakkan dengan 40. Maka kita akan dapat 140 darjah. Jadi dekat sini dapat 140 darjah. Okey, disebabkan dekat yang ni dan juga yang ni adalah sama sisi. Bila dia sama sisi, maka dekat sini nilai dia X, dekat sini pun nilai dia akan jadi X juga sebab sama saiz. Sama sisi, sudut kaki dia akan jadi sama saiz.
Okey, jadi kat sini adalah 140, sorry bukan 40 ya, 140. Jadi hasil tambah sudut-sudut dalam sebuah segitiga, sini tambah sini akan jadi 180. Jadi kita tambahkan sajalah X ditambahkan dengan X kat mana? Ni X ni, tambahkan dengan X ni, tambahkan dengan yang kat sini akan jadi 180. Jadi X tambahkan dengan 140, hasil dia adalah 180. X tambah X akan jadi 2X, 140 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dapat 180 ditolakkan dengan 40. Maka 2X adalah bersamaan dengan 180 tolak 140, jadi 40. Dan nilai X adalah bersamaan dengan 40 dibahagikan dengan 2, maka dapatlah nilai X adalah 20 darjah. Okey, jadi sini 20, sini pun 20. 20 kat sini, 20 kat sini, 140 kat sini. 20 campur 20, 40. 40 campur 140, jadilah 180. Okey, jadi ini adalah cyclic quadrilaterals. Okay, kita tengok soalan yang terakhir, soalan C. Padam dulu. Okey, soalan C, dia nak X juga. X terletak di luar di sini. Okey, jadi kita gunakan apa maklumat yang dia bagi. Kita kena kenal pasti cyclic quadrilaterals. Itu adalah perkara pertama yang kamu kena kenal pasti. Jadi ini adalah cyclic quadrilaterals. Kamu kena tahu yang mana yang angle yang opposite yang dapat 180. Okey, angle yang opposite adalah di sini dan juga yang di sini. Hasil tambah kat sini dengan kat sini akan dapat 180. Jadi disebabkan kat sini kita tak tahu apa-apa nilai dia, jadi saya bagi nama kat dia. Saya labelkan dengan warna hijau ni. Sini, kawasan ni saya bagi dia nama A. Okay, kamu nak bagi nama lain tak apa. B ke, C ke, D ke, F ke, ikut suka kamu lah. Tetapi yang pentingnya, sudut yang berada di sini dan tambahkan dengan A akan dapat 180 sebab dia adalah opposite. Okey, jadi kita tambahkan dia. Okey, C 50 ditambahkan dengan 70 ditambahkan dengan A, hasil dia adalah 180. Semua yang berada di sini ditambahkan dengan semua yang berada di sini akan dapat 180. Okey, macam tak best lah A sebab nampak macam 9. Jadi saya tukarlah. Z. Okey, buat Z. Okey, tukar. Nampak macam 9 pula kat sini. Okey, Z. Okey, jadi kita selesaikan dapatkan Z dengan menggunakan persamaan linear. Jadi 50 tambah 70 jadi berapa ni? 50 tambah 70 jadi 120. Okey, tak boleh congak, tolong tekan kalkulator ya. 120 ditambahkan dengan Z bersamaan dengan 180, maka Z bersamaan dengan 180 ditolakkan dengan 120, maka nilai bagi Z adalah 60 darjah. Habis. Dah habis ke? Belum lagi. Kita baru dapat Z, kita tak dapat X lagi. Okey, jadi di sini adalah 120 darjah, maka nak dapat di sini adalah 60 darjah. Nak dapatkan X disebabkan ini adalah satu garisan lurus, maka nak dapatkan X kita ambil 180 ditolakkan dengan Z. Jadi nak dapatkan X kita ambil 180 darjah ditolakkan dengan 60, jadi dapatlah nilai X adalah 120 darjah. Jadi di belakang ni 120. Okey, boleh. Mudah saja, simple. Saya kamu boleh buatlah benda ni. Okey, seterusnya kita tengok second properties of cyclic quadrilaterals. Kita tengok yang pertama tadi, hasil tambah sudut yang bertentangan adalah 180. Okey, apa benda yang dicakap untuk yang kedua ni? What is the relationship between the exterior angle with the corresponding opposite interior angle? Okey, kita baca dulu. The diagram shows a cyclic quadrilateral PQRS. Okey, ini adalah PQRS. Okey, sebuah cyclic quadrilaterals. The chord PS is extended to T. Okey, ini adalah PS. Dia extend chord tersebut. Ni adalah chord ni. P sampai S ni. Ni adalah chord dia extend sampai T. Okey, itu yang dia cakap. Angle TSR. Dekat mana TSR? Okey, bila sebut angle TSR, sudutnya terletak pada huruf yang di tengah-tengah iaitu S. Mana S? Okey, ni S. Ni. Sudut TSR ni. TSR. Sudut dia terhasil di sini. Okey. Is the exterior angle of the cyclic quadrilateral PSRQ. Okey, dia cakap TSR ni sudut yang terhasil adalah sudut perluaran exterior angle bagi cyclic quadrilateral PQRS tu tadi, PSRQ. Okey. Angle of PQR, okey ni PQR di sini, ni adalah angle dia, is known as the opposite interior angle corresponding to A. Ini adalah opposite interior angle berbanding yang ni. Okey, nak simple, nak buat ayat mudah lah. Okey, sudut perluaran ni dekat dalam yang bertentangan. Okey, ni sudut perluaran yang bertentangan dekat dalam. Ini adalah
opposite interior angle ataupun sudut pedalaman yang bertentangan bahasa Melayunya. Dua sudut ni nilai dia adalah sama. Tengok sudut peluaran masuk dalam sikit bertentangan. Okey, ni adalah opposite interior angle bagi bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya adalah sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, nak bagi mudah lagi lah saya lukis. Okey, kita ada sebuah bulatan, di dalamnya adalah sebuah sisi 4 kitaran. Okey, anggaplah bucu ni berada di atas circumference. Saya malah nak lukis balik. Okey, saya panjangkan. Okey, panjangkan lagi. Okey, ni ada exterior angle, sudut peluaran. Okey, sudut yang di dalam tapi bertentangan di sini. Sudut ni adalah sama nilai dia dengan yang berada di sini. Okey, dalam bertentangan. Ni adalah opposite interior angle. Nilai dia di sini adalah sama dengan yang berada di sini. Okey, katakanlah saya ada sudut kat sini, kat luar ni. Okey, kat luar ni. Okey, dalam bertentangan. Sudut yang berada di sini, okey, yang di sini ni adalah sama dengan sudut yang berada di sini. Okey, ni. Ni masuk dalam bertentangan. Okey, di sini sama dengan yang berada di sini. Sini A, sini pun A juga. Okey, yang ni B, dekat sini B. Okey, kalau sudut tu kat sini. Okey, sudut tu kat sini, maka dia sama dengan dekat sini punya. Okey, boleh faham tu? Okey, kita tengok contoh nak bagi lebih faham. Okey, example 10. In the diagram on the right, PQRS is a cyclic quadrilateral. Okey, kita tengok dulu. PQRS, tolong kenal pasti yang mana cyclic quadrilateral. Okey, yang saya label kat ini. Okey, given that M and Z are exterior angle. Okey, ini M dan ni adalah Z. Ni adalah sudut peluaran, exterior angle. State the opposite interior angle corresponding to M and Z. Okey, ni adalah M yang mana sudut pedalaman bertentangan yang sama dengan M. Okey, jadi ni adalah M masuk dalam bertentangan. Jadi M adalah sama dengan Y. So, the opposite, tulis ayat sikit. Opposite interior angle corresponding to M is Y. Okey, buat ayat. The opposite interior angle corresponding to M is Y. Okey, lagi satu. Dia tanya Z pula. Okey, ni Z masuk dalam bertentangan. So, yang opposite interior angle corresponding to Z adalah N. Buat ayat lagi sekali. The opposite interior angle corresponding to Z is N. Okey, ayat kena tulis ya. Boleh? Okey. Tengok contoh yang seterusnya, example 11. How do you solve problems involving cyclic quadrilaterals? Okay, diagram on the right shows a cyclic quadrilateral A, B, C, D and the straight line C, D, E. Okay, kena pasti dulu. Pastikan kamu kena pasti yang mana cyclic quadrilateral dia. A, B, C, D. Yang ni. Okay, pastikan dia adalah cyclic quadrilaterals. And a straight line C, D, E. Ini adalah chord dipanjangkan. Okay, C, D, E. Ini adalah extra angle. Okay, calculate the value of B. B ada dekat sini. Okay, and ni adalah A. Okay, jadi macam kita tahu, sini adalah B, ni adalah extra angle, masuk dalam bertentangan. Okay, jadi nilai kat sini dengan kat sini adalah sama. Okay, jadi apa maksudnya? Nilai B sama dengan nilai A. Betul tak? Jadi tak perlu nak cari kedua-duanya sekali. Cari satu je, kita dah dapat dua-dua dah. Ni adalah sudut peluaran, masuk dalam pertentangan. Okey, sudut di sini sama dengan yang berada di sini. Jadi nilai A dan B adalah sama. Jadi mudah sahaja kita nak buat ni. Okey, apa sudut yang dia bagi? Satu je sudut yang dia bagi, itu 48. Okey, kita kena pasti kat sini dia bagi garisan. Maksud garisan ni adalah sisi yang sama panjang. Kalau dekat sini 48, maka dekat sini pun 48 juga. Kaki dia mesti sama saiz. Okey, sekarang kita ada sebuah segitiga. Part ni segitiga. Sini 48, sini 48, sini A. Macam mana nak dapatkan nilai A? Okey, 48 tambahkan dengan 48, tambahkan dengan A, hasil dia akan jadi 180 sebab dia adalah sebuah segitiga. Jadi 48 tambah 48 kita akan dapat. Kalau boleh congak, tolong congak. Kalau tak boleh congak, tolong tekan kalkulator ya. Okey, kat sini saya nak jimat masa, saya congak Jadi dapat 96 ditambahkan dengan A bersamaan dengan 180. Jadi A bersamaan dengan 96 pindah ke sebelah 180 ditolakkan dengan 96. Okey, jadi berapa ni? Tekan kalkulator 180 tolakkan dengan 96, maka dapat jawapan dia adalah 84.
A adalah bersamaan dengan 84 darjah. Okey, jadi kalau A 84, B berapa? B pun 84. Tulis terus, tak payah buat jalan kerja lagi sekali dah. B equal to 84. Okey, kenapa? Bagi ayat sikitlah. Nak selamat tulis. Because A is opposite interior angle corresponding to B. Senang. Okay. 84 because A is opposite interior angle corresponding to B. Sebab dia adalah sudut pedalaman yang bertentangan, maka nilai B dan juga nilai A adalah sama. Tapi saya rasa tulis 84 pun dah safe dah. Tapi nak lebih selamat, tulislah ayat. Okay, kita tengok example 12. The diagram on the right shows a cyclic quadrilateral PQRS and a straight line RST. Okay, ni adalah cyclic quadrilateral dan straight line RST. Okay, calculate the value of PST, angle of PST. Kena pasti dekat mana PST. Ni adalah P, ni adalah S, ni adalah T. Dekat mana sudut dia? Sini. Okay, sudut dia dekat sini. Okay, jadi kita labelkan sudut tu dengan warna hijau. Okay, kamu label lah dengan warna apa, ikut suka kamu lah. Okay, jadi dia nak sudut yang berada di sini. Sudut tu tak ada nama. Saya bagi dia nama X. Okay, ikut suka kamu nak bagi nama apa. Okay, ikut suka kamu lah. Okay, jadi kita nak dapatkan nilai bagi X ni. Macam mana kita nak dapat, nak bagi dapat nilai X ni? Okay, saya tak payah bagi nama nilai X lah. Sebab dekat sini, sudut pedalaman bertentangan. Sama kan? Sudut kat sini, sama dengan yang berada di sini. Betul tak? Kat sini dah ada nama dah. Dah bagi nama, iaitu 4Y. Nilai dia dah tahu 4Y. Jadi kalau kat sini 4Y, maka dekat sini pun automatik akan jadi 4Y juga. Okay, saya ingat tadi tak ada nama. Rupanya ada nilai dia rupanya. Okay, sudut kat sini, pedalaman bertentangan. Sudut ni dan sudut ni sama nilai. Jadi jangan bagilah nama X. Okay, bila dia dah ada nilai, maka kena bagi nilai dia. Jangan bubuh nilai X. Bagi nilai X nanti tak boleh nak selesaikan. Okay. Jadi dekat sini kita dah tahu 4Y. Belakang ni berapa? Sini adalah 2Y. Sini sampai sini berapa? Sini sampai sini adalah 180 darjah. Betul tak? Sini sampai sini disebabkan dia adalah straight line. Dia adalah 180 darjah. Jadi kita ambil 4Y ditambahkan dengan 2Y. Hasilnya akan dapat 180 darjah. Okey. Jadi kita dapatkan nilai Y dulu. Okey, 4Y tambah 2Y akan jadi 6Y bersamaan dengan 180 darjah. Jadi Y adalah bersamaan dengan 180 darjah dibahagikan dengan 6, maka nilai Y adalah berapa? 30. Okey, 180 bagi 6 dapat 30. Tak boleh congak, tekanlah kalkulator. Okey, jadi nilai Y dapatlah 30. Dah menjawab soalan belum? Belum lagi. Okey, soalan nak apa? Dia nak hasil, dia nak sudut PST. Sudut PST ni dia adalah 4Y. Dia bukan Y ya. Sudut PST adalah bersamaan dengan 4Y. Kita baru dapat nilai Y saja. Kita dapat nilai PST lagi. Jadi nak dapatkan nilai PST, kita kena gantikan nilai Y yang ada kat sini dengan 30. Jadi, angle of PST is equal to 4. Darabkan dengan nilai Y, 30. 4 darab 30, maka angle of PST adalah bersamaan dengan 120 darjah. Jadi, ini adalah nilai bagi angle PST. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan yang terakhir. Kemudian kita dah settle tentang cyclic quadrilateral. Okay, the diagram on the right shows a cyclic quadrilateral KLMN and the straight line MNP. Okay, kena pasti ni adalah cyclic quadrilateral dan ni adalah dia punya garisan lurus lah. Okay, calculate the value of X. Mana X? Okay, ni adalah X dan ni adalah Y. Okay, mudah, simple. Okay, kita tengok sini. Ni adalah sudut peluruhan masuk dalam bertentangan. Okay, tak perlu kira. Ni adalah 75 masuk dalam bertentangan. Maka nilai X terus kita tulis, tak ada jalan kerja, dia adalah bersamaan dengan 75 darjah. Okay, tidak perlu dikira. Simple. Okay, Y pula. Okay, Y disebabkan tak ada sudut peluruhan kat sini. Okay, tak ada sudut. Jadi, ni kita kena gunakan opposite. Ni 66, ini Y. Opposite ni berapa? Hasil tambah dia akan jadi 180. Okay, jadi yang ni kena kira sikit ya untuk B. Y ditambahkan dengan 66 hasilnya adalah 180. Maka Y bersamaan dengan 180 ditolakkan dengan 66. Maka nilai Y adalah, tak boleh congak, tekan kalkulator. 180 tolak 66. Maka dapatlah 114 darjah.
Y bersamaan 114 dan X adalah bersamaan dengan 75. Benda yang boleh kita dapatkan terus tanpa perlu pengiraan, tak perlu tulis, tak perlu buat jalan kerja. Tapi kalau perlukan pengiraan, kena tunjukkan jalan kerja seperti yang saya tunjukkan. Okey, itu sahaja untuk cyclic quadrilaterals untuk kelas kita kali ini. Hari Rabu nanti kita akan sambung dengan tangent. Jadi mohon bersedialah. Untuk latihan hari ini tolong dapatkan di GC kelas masing-masing dan tolong submit sebelum saya bagi masa sampai esok lah tolong submit sampai sebelum esok. Jadi itu sahaja. Kalau ada apa-apa masalah tolong buka Telegram dan PM saya ataupun cikgu-cikgu kelas subjek matematik kamu lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.